mempersembahkan Simple Harmonic Motion Vibrating Ruler, peralatan, pembaris, shilling beban, jam randik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kifidos bin Muhammad Kamil. Nombor pendaftaran adalah 23 DKM20F1121 daripada kelas DKM 4B. Hari ini saya akan membuat makmal maya mengenai dengan gerakan harmonik mudah ataupun simple harmonic motion, iaitu gerakan yang menggunakan daya pemulihan yang berkadar dengan ajakan dan dalam arah yang bertentangan dengan ajakan itu. Atau dengan kata lain, semakin anda menarik atau melenturkan sesebuah peralatan, semakin ia mahu kembali ke tengah ataupun di kedudukan asalnya. Okey, contoh klasik ini dapat ditakrifkan seperti eksperimen pembaris getaran ini, iaitu vibration ruler. Sekiranya pelajar melenturkan pembaris ini seperti ini, pembaris ini akan melantun ke atas dan ke bawah sehingga berhenti di kedudukan asal ataupun di tengah. Tetapi apabila di atas permukaan pembaris ini diletakkan dengan sesebuah beban, semakin perlahan pergerakannya dan semakin lambat masa yang diambil untuk pembaris ini berhenti di kedudukan asal ataupun di tengah-tengah. Contoh aplikasi yang lain yang dapat dikemukakan seperti sifar penolong. Perbincangan yang para pelajar dapati adalah apabila para pelajar melenturkan pembaris ini, ia akan mewujudkan daya. Dan apabila pelajar melepaskan lenturan ini, ia akan mewujudkan acceleration ataupun pecutan untuk ia melantun ke atas dan ke bawah. Dengan kata lain, ia akan mengeluarkan juga jarak di bahagian atas dan di bahagian bawah. Kesimpulannya, semakin bertambah beban yang diletakkan di atas pembaris ini, semakin lama masa yang diambil untuk ia berhenti melantun ke atas dan ke bawah. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Farhan Memar Yunus, nombor matrik 23 DKM 20F1039. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan simple pendulum. Sebelum itu, tujuan eksperimen ini adalah untuk mengetahui berapa saat yang akan diambil untuk melaksanakan eksperimen ini dan juga faktor yang terlibat pada faktor graviti yang terlibat pada eksperimen ini. So, jom kita mulakan. Sebelum itu, bahan yang terdapat adalah tali dan juga bola. Okey, baik. Baik, masa yang saya dapati adalah 51.96 saat. Ini kerana objek adalah ringan dan tali adalah lebih panjang bukan pendek. Disebabkan itu ayunannya mengambil masa yang lama untuk mengembali pada kedudukan asalnya, pada kedudukan tarikan graviti. So kesimpulannya adalah apabila objek berat dan talinya pendek, ia akan berhentikan ayunannya secepat mungkin. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fazli bin Yusof, nombor matrik 23 DKM 20F1069. Hari ini saya akan terangkan mengenai eksperimen oscillating spring in vertical position, iaitu ayunan spring dalam keadaan menegak. Bahan-bahan yang digunakan adalah spring, pemberat dan juga pembaris. Baik, eksperimen ini adalah melibatkan 3 proses, iaitu dalam keadaan spring dalam keadaan renggang, dan yang kedua spring mencapai keseimbangan, dan yang ketiga spring merenggang pada keadaan maksimum, dan proses ini akan berulang semula. Okey, baik. Cara yang membuatnya adalah menggantungkan objek, iaitu pemberat,
pada bahagian hujung spring, kemudian menggerakkan spring tersebut dan proses mencapai keseimbangan dan juga tahap regangan pada maksimum akan berlaku dan ianya akan berulang dan secara berulang. Baik, kesimpulannya adalah tahap keregangan akan berubah jika objek yang digunakan bertambah beratnya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmi Anwar Arif. Notmatik saya 23 DKM 20F1040. Jadi saya akan terangkan tentang gelombang sinus ataupun sinusoidal waveform. Gelombang sinus ini merupakan fungsi matematik yang berbentuk ayunan halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematik, fizik, perprosesan isyarat dan teknik elektrik dan pelbagai jenis bidang lain. Bentuk ini paling sederhana kita boleh lihat di dalam fungsi ini terhadap waktu. Jadi gelombang sinus ini sangat penting dalam bidang fizik kerana gelombang ini mempertahankan bentuknya ketika ditambah kepada gelombang sinus berfungsi yang sama dengan yang lain walaupun fasanya berbeza. Gelombang ini merupakan satu-satunya fungsi berkala yang memiliki sifat ini. Sifat ini menjadi gelombang ini sebahagian penting dalam analisis Fourier. Jadi di sini saya bagi contoh. Saya akan tunjuk contoh macam mana bentuk gelombang sinus ini. Kita boleh lihat di sini. Gelombang sinus ini, contohnya di gambar ini. Terusnya saya akan tunjukkan eksperimen yang saya buat dengan menggunakan garam bagi membentuk gelombang sinus. Jadi kita akan lihat. Ini merupakan contoh ataupun eksperimen yang telah saya buat bagi membentuk sinusoidal waveform dengan menggunakan garam dan juga plastik. Dan ini merupakan gambar yang telah saya ambil selepas selesai eksperimen. Daripada saya, sekian, terima kasih.